Ada orang tanya, Ustaz, apa itu manna dan salwa? Kerana Allah Ta'ala beritahu, wa anzalna alaikumul manna was salwa. Allah turunkan kepada Bani Israel itu manna was salwa, iaitu ma'idatan minas sama', makan daripada langit. Manna dan salwa. Baik, mengenai tentang manna dan salwa, berlaku banyak perbezaan pandangan di kalangan para ulama dalam menyatakan apa itu manna dan apa itu salwa. Namun jumhur ulama mengatakan bahawa salwa itu seekor burung yang mana besarnya lebih kurang macam puyuh. Ada yang kata lebih kurang macam merpati. Itu pandangan ulama. Itu pandangan majoriti lah tu. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain yang menyebutkan tentang apa itu salwa. Baik. Adapun manna, manna ni dia macam manisan. Manna ni dia macam manisan. Ada yang kata dia menghampiri macam madu. Jadi manna dan salwa ini adalah dua makanan yang berbeza tapi turun daripada langit. Baik. Adapun salwa yang dikatakan burung tadi, kata ulama, Allah Ta'ala mudahkan mereka untuk tangkap. Maksudnya burung-burung yang turun daripada langit ni, Allah Ta'ala hantar ni, hidangan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni, Allah Ta'ala ada pandangan kata diturunkan dan dimudah ditangkap. Ada juga yang mengatakan bahawa ma'idatan minas sama' ni hidangan daripada Allah Ta'ala terus. Terus tinggal siap makan saja. Ini perbezaan pandangan dalam menyatakan tentang apa itu salwa. Dan begitu juga manna. Manna ni manisan yang mana kata ulama di pagi hari Bani Israel akan tengok salwa tu akan manna ni akan ada di daun-daun pokok-pokok. Manisan ni jadi macam embun. Di atas bumbung-bumbung mereka akan ada manisan tadi yang turun daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah makanan istimewa yang tak diberikan kepada umat sebelumnya dan selepasnya, hanya diberi kepada Bani Israel. Baik. Yang kedua, ada yang bertanya mengenai tentang kenapa Allah Taala muliakan Bani Israel ni. Baik, kerana kata ulama dia beriman pada Allah. Pada waktu itu mereka lah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita kena tahu bahawa ada 3 agama yang di dunia pada hari ini. Mereka ini adalah agama, semua ini adalah agama samawi pada asalnya. Yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi di mana kitab yang dipegang oleh mereka iaitu kitab Taurat, dia adalah agama samawi. Agama samawi, agama dari langit, agama yang betul, tetapi telah dipesongkan setelah wafatnya Nabi mereka. Yang kedua, agama Nasrani, ataupun sekarang ni orang anggap samalah Nasrani itu dengan Kristian. Asalnya agamanya betul, membawa ataupun mengikuti ajaran Nabi Isa AS, yang mana Nabi Isa membawa kitab yang namanya Injil. Akhirnya setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit, mereka telah merubah kitab Injil tadi. Hingga hari ini kita tengok ada orang bawa kitab kan, Bible, ada macam-macam versi. Baik, begitu juga Islam. Yang mana Islam ni adalah agama yang pada hari ini Allah Ta'ala terima. Sebab itu disebutkan dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Sebab inilah agama yang diterima Allah. Dan Allah Ta'ala turunkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan bersama baginda Al-Quran. Dan bila turunnya Al-Quran, maka mansuhlah segala syariat yang sebelum Al-Quran. Maka mansuhlah segala peraturan-peraturan sebelum Al-Quran, yang melainkan perkara yang mana yang diambil oleh Allah SWT, yang dikekalkan pada syariat Nabi Muhammad SAW, yang mana zaman dulu ada, zaman sekarang pun ada. Ada juga yang macam tu. Tapi sebahagiannya telah dimansuhkan oleh Allah SWT. Dan ada juga syariat-syariat yang berbeza. Syariat-syariat yang berbeza, yang mana dulu-dulu syariat Nabi-Nabi dulu ada yang boleh kahwin adik-beradik. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW tak boleh kahwin adik-beradik. Ni tuan-tuan, masya-Allah, ni antara perkara-perkara yang dibicarakan. Kalau kita tengok antara perkara yang berlaku zaman Bani Israel, kalau mereka buat dosa, ketika mana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Musa kata apa? Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh diri kamu. Itu dah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada ketika itu cara taubat mereka ialah dengan cara bunuh diri. Bunuh diri itu ialah kaedah taubat. Tapi zaman kita tidak. Orang yang bertaubat ini dikira putus asa. Dan orang yang putus asa ni, kata ulama, ada pandangan menyebutkan bahawa jenazah dia pun kita tak boleh mandikan. Jenazah dia pun kita tak boleh solatkan. Maksudnya orang putus asa ni, dia seolah-olah orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
dia mati bukan daripada jalan mati satu orang Islam. Jadi sebab itu zaman sanad kita berbeza. Baik. Jadi tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itu kita melihat banyak perkara sebenarnya ada kesamaan di antara kita dengan agama samawi ni, dengan Yahudi, Nasrani. Kerana asalnya agama yang betul. Dulu mereka ni agama yang betul tapi telah dipesongkan. Contohnya kalau tuan-tuan pergi di Palestin ataupun tuan-tuan pergi di Jerusalem, tuan-tuan akan dapati wanita-wanita mereka pakai tudung labuh. Ni betul ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok di sana, wanita-wanita mereka memakai tudung labuh. Bahkan sebahagian besar juga mereka yang memakai purdah, pakai niqab. Kita pun terkejut. Kita ingatkan orang Arab. Sebab bila kita pergi di Allah selamat di Mekah, di Madinah, kita akan tengok orang Arab pakai purdah. Baik. Dan ianya juga berlaku kalau tuan-tuan pergi di Palestin. Orang Yahudi, isteri mereka pakai purdah. Orang Kristian ada yang juga pakai purdah. Dan sebagai mereka pakai tudung. Masya Allah. Asalnya kita ingatkan orang Islam. Saya pun mula-mula pergi dulu tak tahu, ingatkan orang Islam. Kemudian orang tempatan kata ni bukan Islam ni, dia kata. Dia ni orang Kristian. Yang tu orang Yahudi, orang Israel, dia kata. Baik, jadi maksudnya kesamaan di situ. Dan orang Yahudi sama juga macam kita, tak boleh makan khinzir, tak boleh minum arak. Habis tu kenapa ada orang kafir ni, kita tengok orang Yahudi ni minum arak? Kerana dia tak ikut ajaran agama ni yang betul. Maksudnya agama samawi ni dia ada kesamaan sebab dia agama turun daripada langit. Dia tak sama dengan agama-agama pagan yang sembah berhala, sembah batu, sembah manusia ni, tak sama. Namun bila mana mereka tak ikut ajaran Nabi mereka, bahkan tak mengikut ajaran Nabi SAW yang telah dijanjikan oleh Nabi-Nabi terdahulu, maka akhirnya mereka telah sesat.